kita bermesyuarat agung, pada mulanya itu memang baik, teratur. Tiba-tiba bila kita cek buku yang ada di dalam ini, memang ada salah yang dipanggil sebagai undi hantu. Saya dipahamkan ketua putri sebelum ini ialah Datin Maijatul. Tapi yang kita tahu, beliau ini sudah tamat daripada putri kerana sudah lewat umur. Jadi sudah tidak layak menjadi wakil dari putri kebahagiaan. Tapi kenapa pula yang beliau ini menjadi wakil? Ini boleh diharamkan, perhimpunan kemarin itu tidak sah. Kurang daripada itu, beliau juga duduk di barisan atas, duduk sebagai ahli jawatan kuasa bahagian. Sedangkan beliau ini tidak ada kena mengena dengan jawatan kuasa bahagian. Lepas dia undi sebagai wakil daripada putri, dia mengundi sebagai ahli jawatan kuasa bahagian. Sekali lagi dia mengundi sebagai ketua wakil daripada cawangan Kampung Tulibas Besar. Persidangan perwakilan UMNO bahagian silam pada 1 hari bulan 11, saya berdiri di dalam dewan mau bersalaman dengan para perwakilan sebelum bermula mesyuarat pada sebelah petang. Saya ditelepon dan dihalau keluar oleh salah seorang anggota SB yang bernama Sazwan, dan saya bertanya siapa yang suruh saya keluar. Dia kata saya dikomplain. Sepatutnya dia tidak campur tangan dalam urusan politik di silam. Kemudian setelah itu Encik Firdaus Datuk Alwi, Setiausaha UMNO bahagian silam, masuk ke dalam dewan dan mengarahkan saya untuk keluar. Namun saya bukan perwakilan. Jadi saya tidak berpuas hati sebab Datin Maizatul Ahmam, bekas Ketua Puteri UMNO bahagian silam, duduk di atas pentas sebagai ahli jawatan kuasa bahagian walaupun dia sudah bukan lagi ketua putri, dan ini sebenarnya pandangan saya tidak sah. Saya Basri Jatara melihat dengan mata kepala saya Hajjal Mahani Alan mengundi 2 kali, sedangkan Presiden hanya sekali saja. Saya, Puan Hajjah Mahani binti Alan, mengakui mengundi 2 kali, satu daripada perwakilan wanita dan satu lagi daripada cawangan sebagaimana yang dicatatkan dalam buku pendaftaran perwakilan. Bukankah ini penipuan? Saya dapati bahawa ada penyelewengan dalam perwakilan bahagian baru-baru ini. Perwakilan daripada cawangan Kampung Aru, yaitu Apil bin Subo, adalah ahli SCPP. Dan yang kedua pula Rola bin Sanuddin, dia timbalan pengurusi cawangan SCPP Kampung Dengan. Perwakilan saja bila mereka ini menjadi ahli UMNO dan boleh menjadi perwakilan. Saya mau tanya FD, mengapa ahli cawangan Kampung Kunak Tengah, Sania binti Kara, menjadi perwakilan di cawangan Kampung Malundangan? Saka ini Tidak sah. Di tangan saya ini adalah keputusan pemilihan mesyuarat perwakilan UMNO bagian silam baru-baru ini. Pada jawatan timbalan pengurusi tetap dicatat keseluruhan undinya 828, dan di timbalan ketua UMNO pula dicatat jumlah 944 undi. Ini bermakna minimal 828 perwakilan dan maksimal 944 orang. Jadi soalan saya, jika seorang pengundi hanya boleh mengundi 1 kali untuk 1 jawatan, maka berapakah jumlah keseluruhan undi yang sebenarnya? 828 atau 944 orang? Pada bagian ahli jawatan kuasa, jumlah keseluruhan undi yang dicatat di sini adalah 16.469.
Seorang pengundi perlu melantik 20 orang ahli jutaan kuasa bahagian. Soalan saya, kalau seramai 828 orang pengundi, ini bermakna kita akan dapat jumlah 16.560. Jadi kemana hilangnya lagi 19 undi? Atau jika kita kira atas kehadiran 944 pengundi pula, kita akan dapat jumlah 18.880. Mana hilangnya 2.411 undi? Berapakah sebenar jumlah perwakilan yang hadir? Pengurusi tetap dapat sebanyak 929 undi. Timbalan pengurusi tetap 828 undi. Kemana hilangnya 101 undi? Ada pengundi hantu atau perwakilan bawa balik kertas undi buat bungkus nasi kuning? Dan macam mana boleh keputusan ini disahkan oleh UMNO bagian Beluran? Ini belum lagi saya kira jumlah undi wakil 7. Ini meragukan. Mesti ulang undi semula. Baru-baru ini kita dapati wanita UMNO silam itu bermasalah. Bantahan itu belum terjawab. Sama ada bantahan calon wanita itu diterima atau ditolak oleh ibu pejabat, karena laporan itu diantar ke ibu pejabat. Apakah kesudahan laporan itu? Sama ada mesyuarat wanita itu sah ataupun di sebaliknya? Kalau sah, mana suratnya? Tiba-tiba pula setiap usaha kerja perhubungan, yaitu yang berbahagia Datuk Kajim, mengeluarkan surat pula bahwa mesyuarat pada 11 hari bulan itu disahkan. Cadangan untuk memilih ketua wanita bahagian seperti yang dulu lah, yang kami 2004 memang cadangan kami adalah Puan Saloma. Jadi bila sudah mesyuarat, minit mesyuarat saya sudah buat, saya hantar pergi bahagian. Tiba-tiba pula ada beberapa hari kan terus dorang kata mesyuarat saya tidak sah. Belum pun Majelis Tertinggi mengeluarkan keputusan, tapi Perhubungan Negeri telah mengeluarkan arahan kepada wanita agar mesyuarat yang tertangguh pada 11 hari bulan yang lalu disambung semula, walaupun terdapatnya pengundi hantu. Warga asing pun masuk dalam persidangan pada hari itu. Jadi persidangan wanita itu adalah tidak sah. Malahan bukan saya saja yang membuat bantahan, ada ramai lagi, termasuk ini pun ada buat bantahan. Tapi yang peliknya, ini dibenarkan masuk, sedangkan saya tidak. Anehnya, 10 perwakilan wanita telah mengundi di bahagian pada 1 hari bulan yang lalu. Adakah itu sah? Sahkah persidangan ini? Saya merayu kepada ahli Majelis Tertinggi, juga Presiden dan timbalan Presiden dan naib-naib Presiden, agar perkara ini ditapis semula, disemak laporan-laporan yang telah diantar. Dan juga saya sanggup, kalaulah begini, orang bilang biar putih tulang, jangan putih mata, biarlah UMNO silam ini digantung dan diambil alih oleh pucuk pimpinan untuk mentadbir sementara waktu dulu, mencari penyesuaian yang kelak. Karena saya tidak sanggup begini, saya tidak sanggup menerima kekalahan kalau kita ditipu. Ini satu penganiayaan. Ada penipuan, saya ada bukti. Ulang semula, mesti ulang semula. Bukankah ini satu konspirasi?